A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tami bil khair ya karim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semua? Moga-moga semua dalam rahmat dan juga lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu sekali lagi dalam siri khas Ramadan pada kali ini. Insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tajuk 10 sebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyebut tentang doa, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan melihat di antara kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam cerita seorang ahli tasawuf yang terkenal, iaitu Ibrahim bin Adham. Pada satu ketika dia berjalan di tengah-tengah pasar Basrah. Lalu dia dikerumuni oleh orang ramai. Lalu orang ramai bertanya kepada Ibrahim Adham, "Ya Ibrahim Adham, kenapa doa kami tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kami sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka jawab Ibrahim Adham, "Kenapa doa kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan oleh hati-hati kamu mati, disebabkan oleh 10 perkara. Di antara sebab kenapa doa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya ialah hak Allah. Kamu mengetahui hak Allah, tapi dalam masa yang sama kamu tidak menunaikan haknya. Sebab itulah sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak kita sembah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Jadi membawa maksud kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak kita sembah. Tidak yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita lihat kata ulama di awal-awal perkenalan kita kepada diri kita, iaitu kita kenal diri kita, maka kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, sesungguhnya dia akan kenal siapa penciptanya. Sebab itulah asas dalam perundangan Islam, asas dalam agama kita, hak kita yang pertama, kita mengetahui hak Allah dan kita menunaikan haknya. Sebab itulah kita lihat dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara kenapa doa kita tidak diterima, kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi zikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi lebih tenang. Dan janganlah sekali-kali kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab inna syirka la zulmun azim. Sidang muslimin yang berbahagia, yang keduanya di antara sebab kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ialah Al-Quran. Kamu membaca Al-Quran tetapi dalam masa yang sama kamu tidak beramal dengannya. Jadi kita beruntung, kita berada dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan Al-Quran kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertepatan dengan kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Insya-Allah dalam 17 Ramadan Al-Quran dalam riwayat Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maka kalau kita selagi mana kita berpegang dengan Al-Quran, insya-Allah selagi itulah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kita hanya membaca
tapi dalam masa yang sama kita tak beramal dan tak berusaha untuk mentadabbur Al-Quran, maka itulah di antara sebab kenapa doa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tazillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Iaitu yang pertama, peganglah teguh kepada Al-Quran, dan yang kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi tuan-tuan kepada yang ketiga. Kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita meninggalkan sunnah. Kamu sangka kamu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam masa yang sama kamu tinggalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang sunnah, ialah apa sahaja yang kita lakukan. Sama ada perbuatan, perkataan kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira sunnah. Kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat pahala. Itu di antara syarat kita mengikuti sunnah untuk melayakkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman di kalangan kamu sehinggalah mereka kasih kepada aku melebihkan mereka kasih kepada kedua ibu bapa mereka, anak-anak mereka, wan nasi ajma'in, dan manusia secara seluruhnya. Bukan sekadar kita sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sambutan Maulidur Rasul, kita banyakkan berselawat. Bukan itu semata-mata, tapi dalam erti kata yang sebenar, yang lebih luas, kita mengikuti segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara syarat kita untuk doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sunnah dalam kehidupan kita seharian, dalam bab peribadi. Yang kedua dari segi kekeluargaan, yang ketiga dari segi kemasyarakatan, dan yang keempat dari segi dalam kenegaraan, macam mana sunnah itu boleh kita ikuti. Yang keempatnya ialah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengecapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masa yang sama kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak memberi nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu yang disebut dalam kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata, dalam kitab permata buat orang-orang yang beriman, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang mana manusia selalu lalai dan juga leka, iaitu yang pertamanya nikmat as-sihhatu, nikmat sihat, yang kedua nikmat al-faragh, nikmat masa lapang. Itu di antara nikmat-nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu juga Allah sebut dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah tentunya tidak terhitung bilangnya. Para hadirin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada yang kelimanya, kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu syaitan. Kita mengaku syaitan itu musuh kita, tapi dalam masa yang sama kita tidak menentangnya, malah kita berkawan dengannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran bahawa inna syaitan lakum aduwwum mubin, bahawa sesungguhnya syaitan itu musuh kita yang sangat nyata. Maka jauhlah kita daripada syaitan, sebab syaitan ini bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya dia diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan doanya. Kenapa? Kerana dia berjanji dia akan mengganggu gugat anak-anak Adam sampai saat-saat kematian. Sebab itulah kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku syaitan itu musuh kita, tapi dalam masa yang sama kita mengikuti jejaknya, malah kita berkawan dengannya. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, syurga. Di antara kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu nak ke syurga, tapi dalam masa yang sama kamu tidak beramal cara untuk kamu dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah syurga ini sebagai tempat orang-orang yang beriman, maka kita bersegeralah
Berlumba-lumbalah. Allah sebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk kita melakukan kebaikan. Sesungguh dengan kebaikan yang kita akan lakukan akan memberatkan timbangan kita pada hari akhirat, akan melayakkan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketujuh, kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan neraka. Kita tahu bahawa neraka itu adalah tempat bagi orang-orang yang zalim, tempat bagi orang-orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita sebagai umat Islam menjauhkan diri daripada kepada benda-benda yang boleh membawa kita, terjerumusnya kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya melayakkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita sebagai orang Islam ada sebaik-sebaiknya, adalah selayak-layaknya cuba sedaya upaya untuk menghindarkan diri kita daripada melakukan amalan-amalan yang boleh menyumbang ke arah melakukan maksiat, seterusnya akan menghumbankan diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedang hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8 ialah berkaitan dengan mati. Kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kamu mengaku bahawa mati itu benar, tapi dalam masa yang sama kamu tidak bersedia untuknya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastakdimun. Likulli ummatin ajal, sesungguhnya setiap orang itu ada ajal, dan ajal itu tak dapat nak dipercepatkan walaupun satu saat, dan juga tak dapat nak diperlambatkan walaupun satu saat. Ajal tetap akan menemui kita, mati pasti. Mati itu pasti, maka kita bersedialah untuk menghadapi saat kematian dengan memperbanyakkan bekalan-bekalan kita untuk kita bawa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan ada bekalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersedialah kita untuk mati. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, keaiban. Di antara kenapa doa kamu tidak diterima, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sibuk mencari dan memikirkan kesalahan dan juga keburukan orang lain. Tapi dalam masa yang sama, kamu lupa tentang keaiban diri kamu sendiri. Inilah yang berlaku, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat dan juga ketika ini. Di zaman hari ini, wujudnya geng-geng makcik-makcik bawang yang suka mengaibkan orang, yang suka mendedahkan perilaku-perilaku orang, yang suka melemparkan fitnah kepada orang. Jagalah aib orang, dalam masa yang sama Allah akan menjaga aib kita. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi yang ke-10, kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kebumikan jenazah saudara kamu, tapi dalam masa yang sama kamu tidak mengambil iktibar daripadanya. Sebab itulah tuan-tuan, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengiringi jenazah ke kuburan. Inilah yang sepatutnya kita iring jenazah itu. Kalau kita ada kesempatan, bila kita pergi melawat saudara mara, kawan dan juga taulan kita yang meninggal dunia, kita selain daripada kita menyebut kalimah yang sangat disarankan oleh agama kita, sebutlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita mendengar kematian ataupun kecelakaan, musibah yang menimpa saudara kita, dan apabila kita berpeluang melawatnya, tuan-tuan, maka kita berbicaralah dengan kalimah-kalimah yang baik. Jangan kita mengungkit atau mengeluarkan keaiban-keaiban si mati. Dan juga di antara sunnahnya apa dia? Kita mengiringi jenazah itu ke kuburan. Kita mengambil iktibar sepatutnya ke atas kematian jenazah tersebut, untuk dijadikan iktibar kepada diri kita semua. 10 sebab kenapa doa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala telah saya terangkan dengan secara ringkas. Mudah-mudahan menjadi manfaat, pedoman, pengetahuan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan setiap ketika. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan
akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkanlah kita memohon keampunan kepada Allah, memohon sebarang hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak yang disebut oleh Ibrahim Adham, kenapa 10 sebab kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga menjadi panduan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini. Moga-moga kita mendapat manfaat daripadanya, menjadi insan yang sentiasa menjaga diri kita daripada melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.